skim kafalah. Kejayaan skim kafalah yang dilaksanakan oleh kerajaan sejak 2010 memang tidak dinafikan. Program ini untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk pengurusan jenazah apabila berlaku kematian. Setakat ini kita telah mendapat maklum balas yang cukup baik kerana ada daripada kalangan keluarga yang tidak mampu untuk menguruskan jenazah terpaksa berhutang. Apabila kita menyerahkan sumbangan wang kafalah ini RM500, secara tak langsungnya meringankan sedikit bebanan. Dengan ini, kesimpulannya skim kafalah cukup berjaya di Kedah dan juga di negeri-negeri yang diadakan di Pakatan Rakyat. Yang pertama. Yang kedua, jumlah kewangan telah dibelanjakan untuk tujuan tersebut adalah 2010 kita telah membelanjakan sebanyak RM1,332,500. Pada tahun 2011 kita telah membelanjakan sebanyak RM1,497,500. Pada tahun 2012 setakat Jun kita telah membelanjakan sebanyak RM916,000. Yang ketiga, etnik. Jumlah skim kafalah yang telah diterima oleh etnik kaum-kaum yang ada dalam negeri Kedah pada 2010, jumlah penerima sebanyak 2,665 orang, terdiri daripada Melayu yang mendapat skim kafalah sebanyak 2,211 orang, kaum Cina sebanyak 221 orang, India sebanyak 233 orang, Siam dan lain-lain tidak ada pada 2010. Pada tahun 2011, penerima sumbangan kafalah sebanyak 2,995 orang, Melayu 2,466 orang, Cina 234 orang, India 290 orang, Siam dan lain-lain 5 orang. Pada tahun 2012 sehingga Jun, jumlah penerima sebanyak 1,832 orang, Melayu 1,502 orang, Cina 155 orang, dan India 170 orang, Siam dan lain-lain. Insaniah ni sejak 4 tahun yang lalu, iaitu semenjak Pakatan Rakyat mengambil alih pemerintahan negeri Kedah di bawah pimpinan Datuk Seri Daraja Ustaz Azizan Abdul Razak, beliau telah menjemput saya datang ke sini daripada UIA untuk membangunkan Insaniah sebagai sebuah universiti yang lebih komprehensif. Maksud dia, universiti yang mempunyai program yang di luar batasan daripada pengajian Islam sahaja. Jadi modelnya ialah model UIA. Model UIA ini satu model yang diterima oleh dunia, diterima oleh OIC, di mana pelajar graduate dalam bidang sains contohnya memahami Islam, yang membuat program muamalat memahami Islam, program pengajian Islam memahami program konvensional. Dia dipanggilnya integrated approach, program yang mengintegrasikan ilmu Islam dan konvensional. Pelajar-pelajar dalam bidang syariah mendapat bachelor dalam syariah boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang master dalam bidang pembinaan Islam. Jadi pelajar-pelajar yang mengambil bidang sains boleh mengambil diploma dalam tahfiz Al-Quran. Jadi bila keluar daripada Insaniah, dia boleh menjadi seorang hafiz dan menjadi seorang jurutera. Jadi peluang itu terbuka di Insaniah ini. Dan sekarang kita mempunyai pelajar dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, mereka bukan sahaja diajar dalam ilmu-ilmu profesional dalam bidang perubatan, mereka juga diajar ilmu Islam dan penghafazan Al-Quran yang berkaitan dengan perubatan tadi. Program Pertanian Malaysia Kedah yang merupakan agenda utama kerajaan negeri, iaitu kita meningkatkan pengeluaran pertanian dan menjadikan Kedah ini sebagai jelapang makanan.
Di Lata Temin kita ada ladang nenas kita. Bukit Tangga kita ada hampir 1000 ekar kawasan ladang, nenas, dan sekarang kita ada lulus untuk nak tanam betik pula dan pisang. Dan kerajaan telah belanja berbelas-belas juta dah. Jadi bila kita tanam tanaman ini semua ni, Kedah akan menjadi pengeluar nenas yang terbesar di Malaysia. Dalam masa yang sama, kita telah pun kempen untuk beli mempelam. Kalau tuan-tuan tanam mempelam, Esko Pertanian Datuk Amiruddin telah kempen tanam pokok. Mempelam ini juga kita beli, kita akan buat jus. Kedah akan menjadikan pengeluaran jus mempelam yang utama. Saya suka umumkan sini, saya telah luluskan 1000 ekar di Bukit Genting Bunga. 1000 ekar saya bagi kepada Kepala Dadah untuk dia buat ladang mempelam yang terbesar di Kedah. Dan di Kedah ni tentang kesungguhan kita sudah kelang dipanggil tissue culture. Tissue culture. Tissue culture ni dia boleh klon. Di negeri Malaysia ni satu negeri pun saya tengok tak ada macam Kedah. Walaupun kita perintah 3 tahun 7 bulan, kerana wawasan saya dan kawan-kawan di Kedah Negeri Pertanian, kita buat itu. Kesemuanya itu adalah untuk kepentingan rakyat. Terpulanglah kepada rakyat nak mengambil peluang ini untuk turut serta dalam program pertanian kerajaan yang pulangan kepada rakyat, menambah pendapatan sampingan. Melakukan keadilan. Di antaranya ialah kita tidak mengganggu rakyat. Kita tidak mengamalkan amalan rasuah. Kita memerangi rasuah. Dan saya terus berulang kali bercakap dari awal sehingga hari ini akan datang, saya tidak akan membela mereka-mereka yang terlibat dengan rasuah.
meskipun kita menghadapi berbagai-bagai cabaran, serangan kiri dan kanan, tindakan yang tak demokratik, nak menjatuhkan kerajaan. Mereka berusaha nak menjatuhkan kerajaan Kedah sampai mereka jatuhkan negeri Perak. Saya kata tak mungkin, kerana hak ini rakyat bersama kita. Rakyat boleh membezakan di antara kerajaan dulu dan sekarang. Rakyat membezakan bahawa kita tidak lagi beramalkan dengan amal rasuah. Saya ulang, tak akan amal dengan amal rasuah. Dan kalau ada di kalangan kerajaan, kalangan ahli politik yang ingin beramal rasuah, saya nasihatkan dia mulut. Apa beritahu? Mereka mengatakan bahawa kita akan menghadapi masalah perpaduan kaum. Kita di antara dunia yang terbaik. Perpaduan di antara Melayu, Cina dan India dan Siam. Dan kita adalah budaya yang tersendiri. Dan sayang Kedah. Kita tak mau budaya lain masuk Kedah. Jangan kita. Saya yakin dengan usaha yang kita buat, dengan doa tuan-tuan dan puan-puan, dengan doa restu semua rakyat, banyak yang tak terlibat dengan pentadbiran, tetapi siang dan malam mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar baik yang kita akan lakukan, keadilan yang sedang kita laksanakan, usaha untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat ini akan terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan Kedah sebagai contoh untuk seluruh negeri lain. Itu harapan saya.